Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak kongsi perkongsian hari ni yang berkaitan dengan satu lagi berkaitan dengan buku tu. Saya nak tunjuk juga sebenarnya buku Histeria dan Kaedah Merawat dia. Tapi hari ni nak cerita secara umum dulu apa yang ada ataupun isi kandungan dalam buku tu. Jadi sebagai pengenalan awal tu kita nak kongsikan yang dimaksudkan dengan makhluk halus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita yang tahu maknanya makhluk halus ni salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya pada kebiasaannya tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Kita tak boleh tengoklah. Jadi asal kejadian dia kalau ikut banding dengan malaikat tu dengan daripada cahaya, manakala iblis syaitan daripada jin daripada api yang katanya tidak merasap. Dan yang ketiga, manusia asal kejadian daripada tanah. Itu jelas dalam dalil daripada Al-Quran. Kalau kita tengok dalam keadaan makhluk halus ni, walaupun dalam keadaan orang kata apa, benda-benda yang ghaibiat, yang tak nampak. Jadi berdasarkan tu, kita dalam dalil Al-Quran, maknanya dalam surah Al-Baqarah ayat 1 dan ayat 2 dia sebut dah, tidak ada keraguan. Maknanya Al-Quran ni sebagai petunjuk kepada hudan ni bagi orang yang bertakwa. Sama juga dengan jin dan manusia ni adalah kita panggil dia kategori makhluk yang bukanlah yang diberi satu beban untuk dia laksanakan tanggungjawab daripada Allah SWT. Jadi mereka ni ada kategori yang bertakwa, ada kategori yang fasik, ada kategori yang kafir, ada kategori yang munafik, macam kita juga. Jadi Allah bagi kat mereka ni maknanya satu kategori yang duduk dalam kategori alam yang gaib. Jadi antara hikmah Allah jadikan kelompok makhluk halus ni, pertama sekali kita menguatkan iman. Kita yakin bahawa kewujudan benda-benda ghaibiat, benda-benda ghaib selain daripada penciptaan makhluk halus dan sebagainya. Contoh-contoh yang lain seperti kejadian syurga dan neraka, alam kubur, mahsyar, hari kebangkitan dan sebagainya, banyak lagi lah. Itu kena belajar dalam ilmu akidah tu. Lepas tu dalam kita sama juga hikmah dia, kita dapat meyakini bahawa Allah SWT ni menciptakan kita ni, makhluk ni dengan berbeza-beza rupa dan sebagainya, macam-macam lah. Jadi itu kejadian yang Allah bagi jadi ataupun hikmah Allah jadi itu. Dan satu lagi sebagai ujian. Apabila kehadiran makhluk halus dalam diri manusia ni, kadang-kadang dia sebagai ujian. Dia datang dengan kesakitan, gangguan dan sebagainya. Semua tu adalah salah satu ujian yang perlu kita hadapi. Ada kekuatan kita bergantung pada kekuatan iman kita lah, dan juga kekuatan dari segi kerohanian kita. Itu kena jaga. Itu dia punya hikmah yang Allah jadikan. Jadi kita sebagai manusia ni, tugas kita kita kena berikhtiar. Salah satu ikhtiar dengan mendapatkan rawatan secara ruqyah syar'iyah. Jadi saya mewakili Darul Shifa ni, kita sebagai bertitle di bawah pengubatan Islam, maknanya perlu dapatkan rawatan lebih kepada ruqyah syar'iyah, maknanya lebih kepada bacaan-bacaan Quran dan juga hadis-hadis untuk menangkis ataupun gangguan-gangguan yang ada di kalangan makhluk halus yang kacau kita. Itu tujuannya. Dan sebagai persediaan diri sendiri, kita kena, kalau kita tak mampu lah, kita boleh dapatkan bantuan daripada perawat yang kebanyakannya yang kita iktiraf lah, yang 100% menggunakan bacaan-bacaan ruqyah. Di samping penggunaan bahan-bahan tambahan, itu cerita lain lah. Yang penting dapatkan kaedah di ruqyah dengan bacaan-bacaan yang tidak mendatangkan kesyirikan kepada Allah SWT. Gunakan ayat Quran 100%. Dan tambahan bahan-bahan tu sebagai nak menguatkan lagi lah, nak memudahkan lagi urusan ataupun nak mengelakkan gangguan-gangguan tadi. Saya tu sebagai pengenalan yang saya boleh kongsikan untuk buku saya ni yang berkaitan dengan Histeria dan juga kaedah bagaimana kita nak merawat. Siru ala barakatillah.